Orang yang belajar dan orang yang tahu metodologi Ibn Kathir, dia akan tahu Ibn Kathir bawa riwayat ni bukan Ibn Kathir nak beritahu dekat semua orang yang baca buku dia tawassul dengan orang mati, okey. Bukan masuk tu. Tawassul yang disyariatkan ada 3 jenis. Yang pertama ialah bertawassul dengan nama-nama Allah yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha. Jelas. Apa-apa saja nama-nama Tuhan yang ada dalam Al-Asma'ul Husna yang 99 yang kita ketahui, dan nama Tuhan tidak terhad kepada 99 itu sahaja, lebih lagi daripada tu. Cuma yang kita maklum ialah 99. Contoh kita sakit berat, kita pun sebut Ya Syafi, wahai Tuhan yang menyembuh, yang memberi kesembuhan, sembuhkanlah sakit aku. Itu ialah tawassul yang dibenarkan. Yang kedua ialah tawassul dengan amal saleh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 3 orang yang sangkut dalam gua, 3 orang ni pun nak minta kepada Tuhan supaya dapat keluar pada gua tu, terbuka pintu gua tu yang terhalang dengan batu yang runtuh depan mulut pintu gua tu. Jadi masing-masing berdoa dengan amal kebaikan masing-masing. Seorang doa sikit, terbuka sikit, seorang doa lagi, terbuka separuh, dan seorang lagi berdoa, terbuka habis. Boleh keluar 3 orang tu. Dan dia orang pun sebut, waktu dia orang berdoa pada Tuhan supaya dibukakan pintu gua tu, dia orang pun kata, aku pernah buat baik sekian, sekiranya buat baik yang aku lakukan ini ada nilai, ada pahala, maka aku bermohon dengan amal saleh ni, permudahkanlah urusan kami. Yang tu boleh. Contoh kita pernah sedekah ke orang, bantu orang, dan kita rasa waktu kita buat amalan tu, kita ikhlas. Kita pun sebut, Ya Allah, aku susah sekarang ni, mudahkanlah urusan aku, sebab dulu aku pernah buat satu amal kebaikan begini. Itu pun tawassul. Itu dibenarkan. Yang ketiga ialah tawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Orang saleh yang masih hidup. Mana-mana orang yang kita rasa dia baik, kita minta dia doakan untuk kita. Itu tawassul yang masyru'. Tiada salah untuk melakukan benda tu. Boleh buat. Kategori yang kedua ialah tawassul ghairu masyru'. Yang jadi benda ni saya sebut sebab ada satu orang penceramah, ustaz, selebriti telah membuat satu kuliah khas pada waktu berlangsungnya perkampungan sunnah bulan lepas di Perlis ni. Dan kuliah tu sudah pasti tajuknya ialah untuk kontra apa yang menjadi tema kepada perkampungan sunnah tu, iaitu bercakap tentang khurafat dan juga syirik ni. Tajuk dia lebih kurang amalan-amalan golongan yang awal yang disangka syirik ataupun khurafat. Memang tajuk tu nak counter waktu berlakunya perkampungan sunnah tu lah. Jadi saya diberi keratan video dia agak panjang. Dia pun kuliah dari negeri yang tak jauh daripada Perlis ni. Saya tak nak sebutlah negeri mana. Jadi dia sebut, dia kata tawassul dengan orang mati ni boleh, sebab ada hadis tentangnya. Tadi saya sebut tawassul yang boleh 3 tu. Yang tu clear boleh. Dia pun kata dalam sebahagian besar fatwa-fatwa negeri ini ada gazetkan tentang perbuatan suka membida'ahkan amalan itu termasuk daripada benda yang boleh menimbulkan kekacauan. Antara benda-benda yang selalu dibida'ahkan ialah berkaitan dengan tawassul ni. Okay. Nanti saya akan hurai itu. Cuma saya nak fokus kepada apa yang dia sebut dalam video dia. Dia kata ada satu riwayat, yang mana riwayat itu daripada seorang sahabat nama dia Bilal Al-Muzani. Bukan Bilal bin Rabah. Itu sahabat Nabi yang muazzin tu. Dia ada seorang lagi nama Bilal bin Harith Al-Muzani. Ada satu hadis ni, dia bukan hadis lah, dia athar. Sebab dia berlaku selepas daripada kewafatan Rasulullah. Dia athar lah. Ceritanya, saya cerita dulu apa yang dia sebut dalam kuliah dia tu. Dia kata ada satu perbuatan sahabat ni yang telah berdoa di kubur Rasulullah, menandakan Rasulullah dah wafat pada waktu tu, kerana berlaku kemarau.
Dia bertawassul dengan Nabi di kubur Nabi kerana telah berlaku kemarau yang agak lama. Lalu dia pergi ke kubur Nabi dan dia sebut, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku." Wahai Rasulullah, dia sebut depan kubur Nabi tu, Bilal bin Al-Harith Al-Muzani. Bilal bin Al-Harith Al-Muzani, dia pergi dekat kubur Nabi dan dia kata, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku." Wahai Rasulullah, turunkanlah hujan. Mintalah pada Tuhan supaya turun hujan kepada umatmu kerana mereka semua ni hampir binasa. Dia menggunakan asar ni untuk mengatakan amalan tawassul dengan orang mati. Yang ni kena clear. Saya tak kata tawassul semua tak boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Cuma yang dia bahas ialah benda yang memang para ulama sebut tak boleh. Tapi dia kata ada asar yang kata boleh. Lalu fa'atar rajulu fil manam, lalu datanglah dalam mimpi Bilal bin Al-Harith Al-Muzani itu, sahabat yang pergi dekat kubur Nabi itu, faqila lahu, satu orang lelaki datang dalam mimpi dia tu, dia duduk depan kubur Nabi, lepas pada dia minta dia balik, dia tidur, dia bermimpi. Dalam mimpi tu ada seorang lelaki beritahu dekat dia apa yang dia beritahu kepada lelaki tu. Dia kata, "I'ti Umar fa aqri'hu salam." Pergi jumpa Umar. Umar pada waktu tu jadi khalifah. Dan sampaikan salam. Nabi lah dalam cerita mudahnya, mafhum mudahnya ialah yang datang tu Nabi dalam mimpi Bilal bin Al-Harith Al-Muzani. Wa akhbirhu annahum yusqaun, dan beritahu kepada Umar, beritahu kepada semua orang, suruh Umar beritahu tak lama lagi hujanlah di Madinah ni. Kemudian riwayat itu ditutup dengan kata apa, satu komentar daripada Imam Ibn Katsir ni, wa hadza isnadun sahih. Sanad kepada riwayat ni sahih. Jadi kata inilah bukti menunjukkan bahawasanya ianya sahih, boleh buat, tak salah. Yang kata tak boleh buat tu kalup, nak kata orang tu bid'ah, nak kata orang tu syirik. Dia putar kot tu lah cerita dia. Okay. Pertama, saya nak sebut, tidak dinafikan isu tawassul dengan orang yang sudah mati, ianya menjadi perbezaan pendapat di kalangan ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang ujung-ujung ni, maknanya lepas daripada 500 tahun dan ke atas, sampailah kepada Imam As-Suyuti, sampailah kepada Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dululah, baru Imam Suyuti, dan kemudian lagi. Dan memang kita akui pada peringkat awalnya dia tiada permasalahan pada isu ni. Semua clear. Yang zaman-zaman awal ni semua clear. Tak boleh pergi kepada orang yang dah mati ni. Hanya boleh pergi pada orang saleh yang hidup saja untuk kita bertawassul. Tapi nak pergi kepada orang yang dah mati tu tak boleh. Cuma yang ujung-ujung tu dia kata boleh. Saya tak nak bahas lah apa evidence yang dia kata boleh. Tapi orang yang duduk dalam bidang akademik, orang yang belajar agama, dia akan tahu isu ni ialah isu yang perlu dilihat daripada sudut-sudut yang lebih luas lagi. Sebagai orang yang belajar agama, dia kena tahu tanggungjawab untuk menilai setiap hukum-hukum yang datang kepada orang Islam. Okay. Pertama saya nak sebut, riwayat yang dibaca oleh beliau, riwayat tu ialah riwayat yang telah diletakkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah. Kebetulan kitab ni ialah kitab yang saya tengah kaji untuk pengajian pasca siswazah saja lah. Memang kita duk buat kajian terhadap buku ni. Okay. Kita tahu Imam Ibn Katsir, dia tulis tafsir Ibn Katsir ada style dia. Waktu dia datangkan riwayat-riwayat hadis. Waktu dia tulis Al-Bidayah wan Nihayah, ada style dia yang lain. Orang yang duduk dalam bidang ni, dia akan tahu Ibn Katsir, dia tulis buku ni, kecenderungan dia dalam menilai riwayat-riwayat beza. Dia tulis buku lain, kecenderungan dia menilai riwayat-riwayat beza juga. Okay. Pertama kita kena tahu, kita kena buka buku tu. Bukalah buku tu. Bila mana buka, memang ada pun riwayat seperti mana yang ustaz tu sebut. Memang ada. Cuma
Riwayat tu datang kemudian, sebelum satu riwayat yang duduk atas daripada riwayat yang dia baca tu. Riwayat yang dia baca ialah riwayat daripada satu orang perawi nama dia Malik Ad-Dar. Itu perawi pertama. Sebelum pada tu Ibnu Katsir dia bawa satu lagi riwayat daripada satu orang perawi nama dia Saif. Dia bawa riwayat Saif dulu, baru riwayat Malik Ad-Dar. Riwayat Saif lebih panjang berbanding riwayat Malik Ad-Dar. Kalau orang buka kitab dia akan tahu. Saya terpaksa sebut benda ni walaupun kita rasa macam kritikal ataupun macam payah nak faham ni, tapi saya kena sebut supaya orang jelas riwayat ni. Mungkin orang-orang yang duk tunggu ni dia nak tengok macam mana perbahasan ulama tentang isu ni. Riwayat Saif tu panjang. Riwayat Saif tu panjang. Ada saya bawa sini tapi saya tak baca semua. Cuma saya nak katanya ialah ketika mana Bilal bin Al-Harith Al-Muzani ni dia pergi ke kubur Nabi dan dia bermimpi. Dalam mimpi dia tu datang satu orang lelaki suruh beritahu pada Umar, beri salam pada Umar dan beritahu pada Umar sesuatu. Riwayat Saif dia beza sikit. Riwayat Saif tu kata, "I'ti Umar fa aqri'hu minni salam." Kamu pergi jumpa Umar, kamu sampaikan salam aku pada dia, wa qul lahu, dan katakan kepada Umar, "Inna ahdi bika wa fil ahd syadidal aqdi fal kaisa kaisa ya Umar." Lain tu. Riwayat yang Malik Ad-Dar tadi hanya sebut fa akhbirhu, beritahu kepada mereka hujan akan turun. Habis itu je. Untuk riwayat Saif ni dia panjang sikit. Nabi datang dalam mimpi dia, Nabi beritahu, "Ketahuilah perjanjianku dengannya ialah pada satu perjanjian yang sangat utuh dan sangat kuat. Maka jadi bijaklah wahai Umar." Itu lebih kuat sana Nabi. Yang ni lain sikit riwayat ni. Okay. Orang yang belajar dan orang yang tahu metodologi Ibn Katsir, dia akan tahu Ibn Katsir bawa riwayat ni bukan Ibn Katsir nak beritahu dekat semua orang yang baca buku dia tawassul dengan orang mati. Okey, bukan maksud tu. Sebab riwayat awal beritahu matan dia lain. Riwayat yang kedua beritahu matan dia beza. Malik Ad-Dar lain, lepas pada tu riwayat pada Saif lain. Okay. Riwayat Saif dia lebih clear lagi. Bila mana Umar dapat jumpa Bilal bin Al-Harith Al-Muzani tu, Umar pun diberitahu mimpi dia tu, mimpi jumpa Nabi, Nabi beritahu begini. Umar pun telah naik mimbar khutbah di hadapan seluruh penduduk Madinah, dan Umar tanya, "Anshudukum billadhi hadakum lil Islam, hal ra'aitum minni syai'an takrahunahu?" Aku tanya kamu, aku bersumpah dengan Tuhan yang telah memberi hidayah pada semua penduduk Madinah ni, kamu tengok aku merintah Madinah ni ada benda tak kena ke? Sebab Umar tak boleh faham apa maksud Nabi yang datang dalam mimpi Bilal tu. Tuan-tuan kena ingat, ni bukan Bilal bin Rabah, ni Bilal lain. Okay. Bilal ni ada dua orang sahabat Nabi. Okay. Jadi sahabat-sahabat lain pun tanya, respon. Dia kata, "Allahumma la, demi Allah wahai Umar, kami tak tengok pun kamu merintah Madinah ni ada benda kurang. Semua elok. Kurang sikit-sikit tu tak ada masalah lah. Wa amma dhak, apa benda dah jadi pada kamu?" Dia pun cerita. Dia naik atas mimbar tu, dia cerita, dia beritahu. Bilal Al-Muzani, seorang lelaki daripada Muzainah, datang beritahu aku, Nabi mimpi, dia mimpi jumpa Nabi, Nabi suruh aku berkelakuan bijaklah pada satu urusan ni. Lalu sahabat-sahabat ni, dia dengar je cerita daripada Umar tu, cerita lelaki yang mimpi jumpa Nabi tu. Sahabat-sahabat ni pun kata, "Fafatinu walam yuftin." Kami dah faham dah apa maksud cerita tu. Umar tak faham apa maksud dia. Lalu sahabat pun jelas terang, tak cakap lapik-lapik lagi. Sahabat kata, "Innamastabta'uka fil istisqa fastasqi bina." Wahai Umar, kamu faham tak maksud cerita daripada lelaki itu? Maksudnya, buatlah salat istisqa cepat-cepat. Itu maksud dia. Jangan sampai orang buat benda mengarut, kita tak buat apa-apa lagi.
Riwayat awal ialah riwayat yang menunjukkan pada kita Umar dia dapat satu cerita, dia cuba clarify dengan sahabat-sahabat lain yang mungkin sahabat-sahabat lebih faham apa maksud mimpi itu. Okey. Kedua-dua riwayat ni yang menariknya ianya dinilai dengan hadza isnadun sahih. Memang penceramah tu dia kata riwayat ni hasan, tak ada masalah nak berhujah dengannya. Tapi saya tak tahulah, saya malah nak selidik dia tahu ataupun tidak metodologi Ibn Kathir. Tapi cara dia sebut tu simplistik, mudah sangat. Ambil satu riwayat, satu asar, tempek dekat satu hukum, nak bagi boleh buat benda tu. Okay. Orang yang belajar metodologi Ibn Kathir, dia akan tahu bila mana Ibn Kathir kata sanad kepada riwayat ni sahih, belum tentu matan itu sahih. Ini ialah teori yang umum, orang belajar hadis semua tahu. Sebab tu kalau kita tengok Ibnu Katsir sendiri pun dia sebut bahawasanya al-hukmu bis-sihhati awil hasani fil isnad la yalzimu minhu al-hukmu bidzalika 'ala al-matn. Maksud dia apa? Bila mana kita hukum satu sanad tu sahih ataupun hasan, dia tidak melazimkan matannya sahih juga. Itu, yang tu dia tak cerita, part tu dia tak cerita. Dia cerita habis dekat, dia kira sanad. Sebab tu orang yang belajar dia akan tahu bila mana satu orang ulama dia hukum sanadnya sahih, konten hadis tu belum tentu sahih lagi. Ini biasa orang belajar hadis dia akan tahu. Inilah crucialnya ilmu hadis, rumitnya ilmu hadis berbanding lapangan ilmu lain. Dia bukan 1 tambah 1 2. Tidak semudah tu. Walaupun kita tengok dalam matan tu perawi ni okey, perawi ni okey, perawi ni okey, semua tak ada sejarah menipu. Kita tak boleh kata tak ada sejarah menipu, matan dia okey semua. Masih lagi kena tengok matan dia tu. Sebab tu kalau kita tengok sampai pada bab ni, dia akan banyak keluar istilah-istilah untuk mengkategorikan beza antara sanad dan matan. Jadi secara umumnya lah, kalau nak bawa perbahasan para ulama, dia panjang lah. Secara umumnya kita boleh sebut sanadnya okey, tapi matannya daif. Bahkan Ibn Kathir menyebut pada tempat yang lain, dan ulama-ulama kemudian menyebut pada tempat yang lain. Dua-dua riwayat tu, riwayat daripada Malik Ad-Dar dengan riwayat daripada Saif, daif semua matannya. Sanad je okey, matan dia daif. Okay. Dan para ulama menyebutkan tentang hukum bertawassul dengan orang mati. Sebahagian besar ulama yang awal tidak membenarkannya. Dari segi kekuatan dalil, dari segi kekuatan hujah, kita akan tengok larangan dia banyak. Sebab apa? Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim tentang perbuatan Umar waktu berlaku kemarau di Madinah. Dia minta siapa? Dia minta Abbas bin Abdul Muttalib berdoa. Dia minta Abbas berdoa. Sebab berlaku pada waktu pemerintahan orang yang sama, iaitu pada waktu Umar juga. Cuma pada kali ni, kalau kita nak pegang kata riwayat tu okey, boleh terima. Pada kali ni Umar dia lambat buat istisqa, sehingga berlakunya benda-benda yang tak sepatutnya, iaitu orang tak sabar, panas sangat, pergi dekat kubur Nabi minta. Sebab istisqa ni tak boleh buat atas dasar mesyuarat kawasan kampung. Dia kena pemerintah yang keluarkan arahan. Salah istisqa macam kita perlih kemarau lama sangat, qaryah kita je nak buat, dia tak valid. Dia kena pemerintah yang kena keluarkan arahan. Jadi sahabat-sahabat lain kata, dalam mimpi Nabi datang jumpa Bilal bin Al-Harith Al-Muzani tu, Nabi beritahu fal kayyisu kayyis Umar, cerdiklah sikit wahai Umar. Tapi riwayat tu dhaif lah. Tuan-tuan jangan rasa riwayat tu betul. Riwayat tu dhaif. Nabi kata, cerdiklah sikit Umar, tengok benda yang utama, iaitu buatlah istisqa dengan cepat. Hadis tu pun sendiri tidak mengarahkan dan tidak membenarkan perbuatan Bilal bin Al-Harith Al-Muzani pergi ke kubur Nabi dan menyebut, ya Muhammadah ataupun wa Muhammadah isqi li ummatik, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Kalau kita tengok matan hadis tu pun, para sahabat dia tak akan panggil Nabi dengan nama. Tak akan panggil Nabi dengan nama. Sebab riwayat daripada Saif kita akan tengok apa yang disebut oleh Bilal bin Al-Harith.
wa Muhammadah. Sahabat tak akan sebut, tak akan panggil Nabi dengan macam tu. Yang panggil macam ni ialah musyrikin je. Orang yang tak masuk Islam lagi. Dia orang panggil nama. Kalau sahabat, dia akan panggil dengan pangkat Rasulullah. Dia tak akan panggil dengan nama. Jadi riwayat ini walaupun sanadnya sahih, tapi ia bukan bermakna matannya sahih. Jadi nak pakai riwayat ni untuk membolehkan, lepas tu terus buat justifikasi, kata amalan ni salah dulu buat. Geng-geng ni je yang kalut kata tak buat. Cuma yang kita rasa macam something sikit bila mana dia kata golongan ni daripada yang ada PhD hadis sampai yang kerja jaga. Apa kaitan dengan jaga tepi jalan? Tak perlu sebut pun. Kerja nak bid'ah orang, kerja nak syirikkan orang, khurafatkan orang. Kita bercakap pada lapangan ilmu. Cakap pada lapangan ilmu. Saya tak nak mencontohi dia sebut macam tu. Cuma saya nak kata isu bid'ah ialah isu yang universal. Kita tak boleh dah duduk pada takut lama. Bila mana perkataan bid'ah je keluar, kita pun rasa panas juga. Tak boleh macam tu. Sebab kita kena tahu, kalimah ini, ucapan ini keluar pada Nabi dan ianya menjadi medan perbahasan yang sangat luas di kalangan para ulama untuk menjelaskan apa kategori bid'ah ni. Sebab tu kita akan tengok ada amalan-amalan yang setengah ulama kata okey, boleh. Ada ulama kata bid'ah. Itu normal. Itu benda yang orang kata apa? Perbincangan ilmiah di kalangan para ulama. Okay. Cuma sebab ada propaganda, dia ada orang kata apa? Suara-suara sumbang yang terang tak habis ni, lepas tu dia pandai terang dalam keadaan bahaya. Orang pun nampak macam something bahaya. Padahal tak ada apa pun. Padahal ianya ialah benda yang bersifat ilmiah lagi. Boleh dibahas dengan cara yang lebih harmoni, lebih santun lagi. Tapi dibawa dalam bentuk yang cemas, bahaya, seakan-akan ianya satu ideologi yang mengancam. Itu silap daripada orang yang menyampaikan. Saya nak sebut yang tu lah. Maknanya kalau orang nak berdalilkan hadis Malik Ad-Dar ataupun hadis daripada Saif, daripada Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, hadis tu tak kuat. Saya nak sebut yang tu lah. Hadis tu tak kuat. Hadis tu tak kuat. Sebab ustaz tu kata lepas pada ni kalau orang kata tawassul dengan orang mati tak boleh, kita boleh lawan lah. Tak boleh lawan juga. Sebab riwayat tak kuat juga. Boleh lawan balik rupanya. Tapi itulah kadang-kadang kesian. Kita malas nak sebut sangat isu ni sebab benda ni orang dah tahu. Tambah pula nama dia pun agak popular sehari dua ni sebab dia suka baca doa dekat banyak majlis. Jadi saya malas sebut lah. Tuan-tuan carilah siapa ustaz rajin baca doa dekat majlis orang. Siapa dia? Cuma saya nak sebut dia lah yang sebut. Okay, dia yang sebut. Okay. Cuma saya nak kata riwayat dia tu tak kuat lah. Tak orang kata apa, tak solid dia bawa macam tu. Sebab dia bawa dalam bentuk seolah-olah benda tu hanya ada satu je. Sedangkan benda tu perlu perbahasan lagi. Nak kena faham elok-elok. Kata-kata Ibnu Katsir bila mana dia hukum riwayat dalam Al-Bidayah wan Nihayah dengan dia kata hadzal isnadus sahih. Sanad hadis ni sahih. Masih ada perbincangan. Orang yang belajar daripada Ibn Salah dia akan tahu benda ni. Orang yang belajar daripada metodologi Ibn Katsir dia akan tahu. Tapi kalau kita baca terjemahan ataupun kita baca Arab, lepas tu kita faham dari segi link bahasa dia saja, terma dia saja, dia menyebabkan kita akan faham selapis je lah. Kita kena tahu metodologi Ibn Katsir tu. Okay. Dan saya tak menafikan ada perbahasan ulama, tapi mutaakhirin tentang isu bolehnya tawassul dengan orang mati. Yang selamatnya ialah bertawassul dengan orang hidup, orang saleh yang hidup. Yang tu selamat. Yang bertawassul dengan orang mati ni walaupun ada mutaakhir membolehkan, tapi dia masih lagi yang kata apa, surface. Dia macam hujah yang dia guna tu tak direct. Macam hujahnya lah, hujah yang kita baca tadi, hujah tu ada problem juga rupanya. Cerita tu pun masih lagi dipertikaikan dari segi periwayatannya. Okay.